ayat 20. Sebab yang keempat, infak harta ni sebab yang keempat. Itu Allah Ta'ala beritahu, dunia ini sekiranya dia sekadar dunia, dia satu benda yang hina. Kena pastikan dia menjadi perkara yang mulia apabila diinfak. Bila jadi akhirat, mulia. Tapi kalau dia dalam keadaan dunia, dia hina. Jadi jadikanlah dia perkara yang mulia dengan diinfakkan. Jadi apabila benda dunia diinfakkan, dia akan jadi benda akhirat, dia jadi mulia. Kalau biarkan begitu, dia tetap hina. I'lamu, ketahuilah oleh kamu, annamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan dunia ini dia tidak ubah seperti mana. Beberapa perubahan berlaku. Yang ini 3 peringkat. Kanak-kanak, remaja, tua. Dunia ni pusingnya kanak-kanak, remaja, tua. Lepas tu habis. La'ibun walahu. La'ibun walahu. Dunia ni seperti mana? Permainan, benda tidak penting. Walau kelakaan hati, tersenokkan hati. Lawa mana tersenokkan hati. Ini untuk kanak-kanak. La'ibun walau ni kanak-kanak, mainan dan tersenokkan hati. Kemudian zaman kedua, zaman remaja, zinatun wa tafakhurun bainakum. Iaitu zaman kedua, zaman remaja, zinatun, zaman perhiasan. Masa kanak-kanak tidak erti lagi nak berhias. Apabila dia mula remaja, dia mula berhias, nak memperlihatkan penampilan dia pada orang, jadi comel. Ulama tafsir tulis, ini kadang-kadang yang ada dalam diri manusia ni naluri Allah Ta'ala ubah. Mana tidak salah. Orang tu nak pakai-pakaian supaya orang lain tengok baik, tidak salah. Sebab ini naluri Allah bagi dah. Pada masa kanak-kanak dia tidak ada pun, dia boleh duduk dengan telanjang gitu, tak apa budak-budak. Dia tak ada perhiasan apa dia. Sebab naluri dalam masa tu dia main. Tapi bila remaja, dia mula zina. Maknanya mula dia nak menghiaskan diri dia. Ini naluri Allah Ta'ala bagi. Manakala zaman tua bermula pada 40 tahun ke atas, akan berlaku tafakhurun bainakum wa takathurun. Zaman lebih pada tu, lebih pada remaja, dia panggil zaman tua, akan berlaku tafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kamu. Tafakhur man saling berbangga di kalangan kamu. Wa takathurun, dan saling memperbanyakkan harta benda dan pengikut di kalangan kamu. Saling bangga dan saling memperbanyakkan harta benda dan pengikut. Yang ni anak-anak sini mana pengikut. Ini 3 zaman dunia, lepas tu habis. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kama sali ghaithin, tidak ubah seperti mana contoh hujan. Ghais mana hujan. A'jabal kufara nabatuhu, tanaman-tanaman yang terbit, yang wujud setelah mana hasil daripada hujan ini, ia menggembirakan kufar pelandai. Seperti air hujan, ia menggembirakan pelandai ataupun penanam, petani. Tanaman yang tumbuh itu, mana tanaman yang tumbuh itu menggembirakan penanamnya. Semua kemudian tanaman itu yahiju, akan jadi kering. Dia tidak akan jadi segar hijau lagi semua. Fatarahu, kemudian kamu akan tengok musfarra, dia akan jadi kuning. Lepas kering dia akan jadi kuning. Summa yakunu hutama, kemudian dia akan jadi hancur pun. Mula-mula tu menggembirakan, tapi akhirnya dia akan hancur pun. Itu dunia. Jadi kalaulah dunia sekadar ini, maka wa fil akhirati, di akhirat nanti, azabun syadid. Golongan kafir yang mana jadikan dunia ini segala-galanya,
dalam tiga peringkat ini tidak buat persiapan untuk akhirat, maka di akhirat nanti dia akan ada hanya azabun syadid, azab yang sangat berat. Tapi golongan yang telah menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk ke syurga, Allah Ta'ala jadikan mereka wa maghfiratu minallahi wa ridwan, keampunan daripada Allah dan keredaan. Kalau biarkan dunia tidak diinfakkan, dia akan jadi orang kafir. Jadi akhirat hanya ada azab syadid. Kalau guna dunia dengan cara diinfakkan, dia akan dapat keampunan dan keredaan daripada Allah. Dan dunia itu sendiri, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini sendiri illa mata'ul ghururi, kecuali kesenangan yang sangat-sangat menipu. Kecuali kesenangan tapi sangat-sangat menipu. Mana kalau tidak jaga betul-betul, memang dunia akan tipu manusia. Oleh kerana itu, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kamu kepada keampunan dengan cara infak. Berlomba-lomba kamu kepada keampunan min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Dan berlomba-lombalah kamu kepada syurga yang disediakan untuk kamu oleh Allah Ta'ala dengan cara infak, yakni wa jannatin. Berlomba-lomba kamu kepada keampunan dengan cara infak, dan berlomba-lombalah kamu kepada syurga dengan cara infak. Arduha, yang mana luahnya syurga itu ka'ardis sama'i wal ard, seperti mana luahnya langit dan bumi. Berbandingan tempat-tempat lain dalam langit bumi ini, hak mana-mana lain tu berbanding dengan langit bumi, dia luas sekali. Jadi bagi orang Arab, ini contoh paling mudah sekali. Nak kata luas tu, benda je dia tengok. Uiddat lil ladina amanu, dia khas syurga ini lil ladina amanu billah, bagi mereka-mereka yang betul-betul beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Zalika, keampunan dan keredaan ini, fadlullah, kurniaan Allah, yu'tihi man yasha, ya Allah akan beri kepada siapa yang dia kehendaki, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala lah punya kurnia yang sangat besar. Sebab yang kelima, kena infak harta. Jadi harta apabila tidak diinfakkan, dia satu hari dia akan binasa, dia akan terlepas daripada tangan kita dengan apa saja cara. Harta ini apabila tidak diinfakkan, satu hari dia akan terlepas pada tangan kita, daripada milik kita, dengan apa saja cara. Jadi ma asaba min musibatin fil ard, tidak menimpa kamu sebarang musibah di muka bumi. Mana musibah di muka bumi ini luar pada tubuh kamu. Wala fi anfusikum, dan tidak menimpa kamu musibah pada diri kamu sendiri, dalam tubuh kamu, illa fi kitabin, kecuali semua dalam lauhil mahfuz, dalam takdir, min qabli an nabraha, sebelum Allah Ta'ala ciptakannya. Inna fi dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya pada yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Jadi Allah Ta'ala kata semua yang berlaku dalam kadang-kadang musibah ini semua dalam takdir. Jadi bila sudah berlaku musibah, tidak perlulah kamu berduka cita. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak bersedih sangat di atas apa yang terluput daripada kamu, sebab ia merupakan takdir. Dan wala tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak berbangga dengan apa yang telah diberi kepada kamu, sebab itu takdir. Jadi kalau hilang pun tidak sedih sangat, kalau dapat pun tidak sombong sangat, sebab semua itu daripada takdir. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin, sesungguhnya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak suka setiap orang yang mukhtalif, bangga dengan kebolehan, bangga dengan kebolehan dalamnya, fakhurin, bangga dengan kebolehan luar. Mukhtal dengan fakhur ni makna sama ya. Cuma bangga dengan kebolehan dalamnya, nak bangga dengan rupa parah, bangga dengan suara, bangga dengan kepandaian. Fakhur ni bangga dengan kebolehan luar, barang-barang luar, dengan rumah, dengan kenderaan sebagainya. Allah tidak suka. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli,
antara sifat sombong yang ada pada manusia ialah alladzina yamkhuluna an-nas wa ya'muruna alladzina yamkhuluna, iaitu mereka yang bakhil kerana cinta dunia. Mereka yang bakhil kerana cinta dunia. Wa ya'muruna an-nas bil bukhli, dan mereka pula menyuruh orang ramai supaya kedekut seperti mereka. Menyuruh orang ramai supaya kedekut seperti mereka ni, ajar cara-cara supaya kedekut. Himpun dengan tidak infak, dia panggil. Wa ya'muruna bil bukhli ni maknanya menyuruh orang ramai supaya kedekut, himpun dengan tidak infak. Mereka sendiri tidak infak dan mereka suruh orang lain pun tidak infak. Wa man yatawalla, dan siapa dia yang berpaling daripada arahan Allah Ta'ala tentang infak, fa inna Allaha huwal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya sebab cukup lagi terpuji. Bahagian kedua surah Hadid mengenai jihad. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya kami telah pilih ramai rasul-rasul kami dengan dalil dan bukti mukjizat, ketandaan nabi yang luar biasa. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka kitab, yakni wal mizan, kitab yang merupakan neraca di antara kebenaran dan kebatilan. Tujuannya liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia hidup dengan keadilan. Supaya manusia hidup dengan keadilan. Dan di samping itu wa anzalna al hadidah. Sini anzalna dengan mana? Khalaqna sini. Dan kami juga telah menciptakan hadid, besi. Fihi, pada besi itu ada khasiat ba'sun, kekuatan syadidun, yang sangat kuat, untuk digunakan kepada mujahidin dalam perjuangan mereka. Wa manafi'u linnas, dan faedah-faedah lain untuk seluruh manusia pada besi itu sendiri. Dan waliya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, dan supaya Allah Ta'ala dapat zahirkan melalui alat-alat ini siapakah benar-benar akan menolong agama dan rasulnya secara ghaib. Innallaha qawiyyun aziz, Allah Ta'ala ciptakan besi untuk manusia guna sebagai bantuan pada agama, sebagai bantuan pada agama. Nak tahu manusia itu siapa di antara mereka yang berjuang. Sedangkan Allah dengan kudrat dia boleh tolong agama. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Ayat 26 tafsir bagi walaqad arsalna. Ayat tafsir bagi ayat laqad arsalna sebelum ini. Yani walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, dan sesungguhnya kami telah pilih Nabi Nuh sebagai rasul, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sebagai rasul. Mana dipilih beberapa nabi ulul azmi. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwah, dan kami telah jadikan daripada zuriat mereka berdua kenabian dan diturunkan kitab. Mana di antara zuriat Nabi Nuh, di antara zuriat Nabi Ibrahim ada nabi-nabi, ada juga kitab-kitab. Wa minhum muhtadin, maka pengikut pada mereka, zaman mereka itu ada yang terpimpin tapi tidak ramai. Sebab wa katsirun minhum fasiqun, ramai di antara mereka yang kafir, yang fasik. Fasik sini kafir, tafsir kafir kata. Fasiqun makna kafir. Summa, kemudian selepas zaman Nabi Ibrahim, summa qaffayna, kami susulkan ala atharihim, selepas zaman-zaman mereka, birusulina, dengan nabi-nabi dan rasul kami yang lain. Nabi demi nabi, nabi demi nabi. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami susulkan setelah nabi-nabi didatangkan sebelum itu dengan Nabi Isa bin Maryam. Wa atainahul injil, dan kami beri kepada Nabi Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabau, dan kami jadikan hati-hati pengikut Nabi Isa ini ra'fah wa rahmah, penyayang dan mengasihani, kasih belas. Sebab ini merupakan ajaran Nabi Isa. Dalam tafsir kata Nabi Isa ni, dia tengok Bani Israel dulu keras hati, maka di antara perkara dia bagi tumpuan lebih ialah melembutkan hati manusia. Jadi siapa-siapa saja yang ikut ajaran Nabi Isa, semua akan jadi penyayang dan menjadi orang yang sangat mengasihani orang lain. Manakala satu lagi warahbaniyah, manakala ajaran tolak dunia. Rahbaniyah mana ajaran tolak dunia. Asal ajaran rahib, dia panggil rahib ni maknanya orang tolak dunia. Ibtada'uha, mereka ada-adakan ma katabnaha alaihim, yang kami tidak tetapkan dalam syariat tolak dunia ini kepada mereka.
Tapi mereka telah buat ajaran ini ibtigha'a ridwanillah, kerana mencari redha Allah. Fama ra'uha haqqa ri'ayatiha, maka mereka tidak menjaga pun sifat rahbaniyah yang mereka reka-rekakan itu sepatut dijaga. Yang ini mereka tidak kahwin, mereka tidak cari harta, dan mereka tidak berkawan. Tidak kahwin takut melalaikan mereka daripada ibadat, tidak cari harta takut dapat sumber yang haram, dan tidak berkawan kerana bimbang dirosakkan oleh kawan. Ini 3 perkara dia panggil tolak dunia. Tidak berkahwin, tidak cari harta, dan tidak berkawan. Hanya duduk dalam gereja. Ini rahbaniyah. Ini ajaran-ajaran yang direkakan dalam golongan mengikut Nabi Isa. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Walaupun ramai sekali ramai dalam ajaran Nabi Isa ni, kami telah memberi kepada mereka yang beriman pahala mereka. Mana di kalangan yang betul-betul beriman kami beri pahala. Wa katsirun minhum fasiqun, ramai di kalangan mengikut Nabi Isa ni fasik, jadi kafir. Ayat akhir ini tarik kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang telah beriman. Orang telah beriman dengan Nabi Musa, orang telah beriman dengan Nabi Isa. Takutlah oleh muakan Allah. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kamu dengan Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya, apabila kamu orang sudah ada kitab, orang sudah ada Rasul, beriman juga dengan Rasul akhir zaman, yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan bagi 2 ganjaran daripada rahmatnya. Allah Ta'ala akan bagi pada kamu 2 ganjaran. Wa yaj'al lakum nura, dan Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu cahaya. Tamshuna bihi, ya kamu boleh berjalan di atas sirat di akhirat nanti. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampun dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Allah Ta'ala pilih Nabi akhir zaman ni la zaidah li alla ya'lama ahlul kitab, supaya ahlul kitab tahu sungguh-sungguh alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, mereka tidak ada kuasa sedikit pun daripada kurnia Allah Ta'ala jadi Nabi. Jadi Allah pilih Nabi bukan daripada bangsa mereka. Ini adalah merupakan pilihan Allah, supaya ahlul kitab semua tahu. Walaupun golongan mereka adalah golongan yang mewarisi kitab, tapi pada akhir-akhirnya kitab itu diwarisi oleh orang Arab. Jadi li alla ya'lam ahlul kitab, supaya ahlul kitab tahu sungguh-sungguh, la ta'kid, alla yaqdiruna ala syai'in, bahawa mereka tidak ada kuasa pun di atas apa pun daripada kurniaan Allah, di antaranya kenabian. Allah nak pilih siapa jadi nabi itu kurnia Allah Ta'ala. Wa annal fadla biyadillah, dan kurnia itu memang dalam genggaman Allah. Yu'tihi man yasha, ya Allah akan kurniakan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa